Just to emphasize once again, aku bukan musuh Islam. This is nothing about religion. This is about technicalities. Aku sentuh sikit berkenaan dengan isu teknikal. Yang pertama adalah dia bukan sekadar isu teknikal yang biasa. Sebab apa? Sebabnya dia adalah satu isu teknikal yang beri kesan kepada Malaysia secara keseluruhan. Kebanyakan kesalahan yang telah dimansuhkan ataupun telah dibatalkan oleh keputusan Nik Alin ni juga ada pada negeri-negeri lain. Kita bagi contoh, macam negeri Pahang contohnya, dia gubal undang-undang dia pada 11 tahun yang lepas, undang-undang tahun 2013. Tapi dalam undang-undang enakmen jenayah syariah negeri Pahang ni, dia ada kata berkenaan dengan muncikari, dia ada kata berkenaan dengan judi, dia ada kata berkenaan dengan salah guna logo halal, dia ada kata berkenaan dengan menggalakkan maksiat, yang mana kesalahan-kesalahan ni pun ada dalam kesalahan-kesalahan yang dibatalkan oleh kes Nik Alin ni. Contoh lain kita ambil dekat negeri Selangor contohnya, yang mana dalam undang-undang negeri Selangor pun ada juga dinyatakan kesalahan-kesalahan yang sama. Kesalahan muncikari, kesalahan judi, kesalahan salah guna logo halal, persediaan zina, pelacuran. Jadi bila kes Nik Alin ni diputuskan sedemikian, maka akan timbullah masa akan datang nanti Nik Alin 2.3, Nik Alin 2.4 dan seterusnya, yang akan mencabar undang-undang ataupun enakmen jenayah negeri-negeri ni dan mengisytiharkan bahawa kesalahan-kesalahan ni adalah tidak sah dan bukan bidang kuasa negeri. Jadi ini yang berlaku, dan benda inilah yang menjadi satu benda yang menyentuh sensitiviti orang ramai. Dan seterusnya, when we talk about syar'i, the issue is bukan sahaja kita melihat undang-undang lebih tinggi, undang-undang lebih besar, maka ia lebih syar'i. Bukan. Penilaian syar'i bukan macam tu. Penilaian syar'i kita kena tengok ada beberapa aspek, iaitu berkenaan dengan hakim. Adakah hakim tahu ataupun adakah hakim mempunyai pengetahuan berkenaan dengan syariah? Itu yang pertama. Yang kedua, the nature of offence tu sendiri. Nature of offence tu adalah syarat-syarat untuk menjadikan satu kesalahan tu adalah satu kesalahan. Contoh kita bagi, dalam civil berkenaan dengan judi, bila orang tu menganjurkan satu judi berlesen ataupun bukan judi haram, civil tak ada masalah berkenaan dengan hal tu. Tapi bila kita tengok dalam syariah berlesen ke, dapat permit mana-mana ke, haram is haram. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada syar'i, kepada nas-nas Al-Quran yang kata judi itu haram. Tak kira lah dia anjurkan ke, dia tak main ke, tapi dia ada unsur judi, tak boleh buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, beban pembuktian ataupun bentuk pembuktian. Dalam syariah, kita ada beban pembuktian dan juga bentuk pembuktian yang berbeza. Contoh kita ada adalah ikrar, kita ada syahadah, kita ada yamin dan beberapa yang lain, yang saya yakin tak ada pun dalam civil dan tidak diaplikasi pun dalam civil benda-benda ni. Dan yang keempat, barulah kita masuk pasal hukuman. Tapi itu pun bukanlah penilaian lebih tinggi hukuman lebih syar'i, bukan. Penilaian syariah adalah bagaimanakah hukuman tu menepati piawaian syariah. Contoh kita tengok adalah sebatan lah, paling mudah. Sebatan dalam civil, sebatan dia sangat severe, tapi dalam syariah cara sebatannya lebih lembut. Cara sebatannya adalah lebih kepada untuk memberi satu kegerunan kepada orang awam. Walaupun ringan, tapi orang boleh ambil iktibar daripada situ. Jadi kita menilai untuk menjadikan satu undang-undang tu bukan sekadar kita lihat makin berat, makin severe, makin okey, bukan. Kita tengok adakah dia menepati dengan syariah ataupun tidak. Jadi bila kita bincang berkenaan dengan isu Nik Alin ni, tak tepatlah bagi aku bila kita kata isu Nik Alin ni adalah isu teknikal sahaja. Tak tepat. Dia kena tengok isu ni, kena tengok kes ni dengan lebih mendalam, dengan beberapa aspek penelitian. Dari sudut syarak dia macam mana, sebab kes ni berkenaan dengan kesalahan syar'i. Dia kena tengok dari sudut syarak dia apa dia kata, dan dia kena tengok juga dari sudut kesan selepas dia tu macam mana.